Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita nak bincang hari ni zakat barang dagangan lah. Zakat barang dagangan ni bagi nego lah, dia bagi kita buat nego sebanyak 25% dari harga barang. Nilai harga bagi bukan ambil bagi tu bayar zakat ni. Dia wajib dikeluarkan 25% seperti zakat emas dan perak. Macam zakat pitih, zakat mata wang ni. Kerana diperhitungkan nilainya, nilai dia kira dah bukannya bagi tu dah. Kalau zakat natal ke zakat tanaman ke, dia kena beri tanaman, kena beri binatang tak ni tak, dia kena beri nilai ada duit lah dah. Zakat harta dagangan diperhitungkan dan nilainya bukan dari bendanya lah, dengan duit lah. Kerana itu tidak boleh mengeluarkan zakat barang dagangan ini dari benda yang diperdagangkan, bukan ambil bagi beri ke orang miskin lah, tak lah. Syarat wajib zakat barang dagangan ini ada 6 perkara. Pertama, hendaknya barang yang diperdagangkan itu adalah barang yang tidak wajib zakat pada bendanya, seperti budak, kuda, lada dan kain. Hak ni bagi tu kena zakat. Okey, macam lembu 30 ekor dah, kambing 40 ekor kena zakat seekor, gitu tidak dah. Dia ni sikit ke, dia tak kira sikit ke banyak. Kalau bagi tu niat nak nego, dia kena bayar zakat berdasarkan nak nego lah, nilai dia lah. Lepas tu daratnya 1/40 ataupun 25% ni. Maka tidak memadai yang diperdagangkan itu terdiri dari emas dan perak. Kerana kedua-dua ini wajib pada bendanya. Ya, jadi emas perak pun ada benda juga dah. Pada emas pitih lah. Emas perak ni pitih sama dulu. Dia kena keluar pun dengan emas perak juga. Tapi tidak dari segi zakat perniagaan, zakat perniagaan atau perdagangan, barang dagangan ni, dia kena ambil daripada nilai pitih, bukan ambil daripada bagi toko. Gitulah cerita je nak. Yang kedua, hendaklah barang itu diniatkan untuk diperdagangkan. Kalau beli tak niat buat nego, selagi tak niat tak start lagi lah. Kira haul dia dah. Yang tiga, hendaklah disertakan niat seperti yang disebutkan di atas pada permulaan perjanjian akad yang untuk memiliki barang itu dah. Kita milik itu, beli ke, orang hadiah ke, apa-apa pun niat boleh ni nak jual. Niat nak jual tu lah bermulanya haul dia lah. Umpamanya niat diletakkan pada saat mengadakan perjanjian jual beli lah. Jual beli barang tu buat modal lah. Beli berapa dah? Kereta 10 butir, nak jual 10 butir lah. Niat nak jual 10 butir beli tu lah. Baru jadi jual beli lah. Hendaklah dimilikinya barang itu dengan melalui perjanjian yang bersifat timbal balik seperti jual beli, memberi dengan adanya imbalan, mengambil upah mahar perkahwinan, iwak, tolak, semua ni boleh pitih. Macam-macam cara lah. Ini beri contoh ni. Upah harga apa dah. Mahar, upah mahar, perkahwinan pun. Kalau niat nak nego, dah bagi tu niat nak nego, jadi bagi nego lah. Ikutlah bagi apa pun lah. Sedangkan harta benda yang diperolehinya tanpa melalui perjanjian timbal balik, umpamanya dari pewarisan, boleh harta sakor. Harta sakor ni pemberi orang tanpa memberikan imbalan. Orang pakai bukan upah lah, maksudnya dia bukan upah lah. Orang pakai bui hadiah lah. Memperolehi binatang perburuan diperbolehi melalui hutang. Boleh tu kerana melalui hutang dah. Tak bayar lagi dia, boleh tu hutang dulu. Maka tidaklah wajib mulakan zakatnya sekalipun disertai dengan niat diperdagangkan ni. Niat nak nego pun, lepas niat nego pun tak boleh lagi lah. Pasal dia benda tu dia kata lain sikit orang ni tak. Terutama hutang lah. Hutang ni bukan milik penuh lagi ni. Jadi masalah juga kita nego lah ni, banyak ke jenis hutang dah. Kena kira lah lebih kurang. Jadi tak kena cakap nego langsung lah. Orang nego lah. Sebab dia start dengan nego dengan hutang dah. Cuma kita cekut dah. Benda bayar hutang tolak lah kira sebenarnya dah. Tolak bayar hutang tak boleh, tak tahu tu tolak dah. Tak tahu lah. Dengan bagian nego dia sebab mana
Baguslah kita boleh kira dah. Jadi banyaklah law ni. Pasal sistem kita ni banyak. Sistem hutang pun banyak dah. Nak nego apa berhutang ni bukan pun zaman dulu. Nego ada pitih tangan je, tak ada berhutang mana tak. Yang kelima, janganlah diperjualbelikan barang dagangan pada pertengahan tahun dengan harga yang menyebabkan harganya berkurangan. Jadi payahlah bagi ni tak main nego ni. Tebik masuk bagi tak. Dan senisak. Dah. Kira siapa nisak lah. Kalau duk main tebik bagi tak siapa senisak tak dia kena zakat. Maka kalau barang dagangan digantikan dengan sejumlah wang pada pertengahan tahun kurang dari senisak, umpamanya dibelinya barang itu dengan emas yang harganya sampai senisak, iaitu 20 misqal, atau kurang dari senisak kemudian jual pada pertengahan tahun dengan harga 19 misqal, maka putuslah haul perdagangan. Jadi duit ada tangan dengan duit wak nego tu kurang lah dah. Dari 19 misqal tak boleh, tak wajib bayar zakat perniagaan dah. Sebenarnya kalau kita tengok zakat perniagaan, zakat mata wang ni sama dah. Cuma dia tukar benda. Benda tu sebenarnya jadi mata wang, aset. Aset nak jual beli lah. Niat aset nak niat jual beli tu macam barang tu sendiri macam pitih dah. Tu perbahasa dia lah. Kalau dia kurang tak kena zakat lah. Nah. Kerana jumlahnya kurang dari senisab ditukar dengan jumlah wang. Tapi kalau jual dengan emas yang bukan dinilai dengan wang, umpamanya jual yang 20 misqal itu dengan harga 150 dirham perak atau 200 dirham perak, atau jual dengan emas atau perak yang senilai sampai nisab atau lebih, maka tidaklah putus haulnya. Ya kiranya kalau capu antara pitih dengan duit ada tangan dengan nilai ada register tu cukup nisabnya lah. Lawan berapa 20,000 berapa tak ingat lah. Zakat dia kira nisab dia, maka kena bayar zakat gitulah dia. Demikian juga tidak putus haul kalau dijual barang dagangannya itu dengan barang yang lain, kerana kedua-duanya sama, tidak dinilai dengan jumlah wang tapi hanya ditukar barangnya sahaja, tidaklah memutuskan haul perdagangan. Jadi tukar barang dan aset. Kalau tukar barang, kereta tukar dengan motor nak jual juga. Nah, sama nilai dengan harga kereta dia. Jadi motor tu bukan kereta pun. Ia tak boleh tukar lah. Senang-senang ceritanya benda tu dinilai hujung bulan Ramadan. Contoh kita bayar zakat bulan Ramadan, kira pitih dalam bank ada berapa, kira dalam kedai ada berapa nilai dia, baru bayar zakat. Kira hak ada semasa gitu lah, lebih kurang dah. Kira senang segitu lah dah. Pasal dia kira duit hak ada campur dengan nilai barang lah. Tapi duit tu kira kena ada tu naik dah. Tapi kita kira kalau hak kira mudah, hak kira ada pitih semasa dah. Dah gitulah kira mudah nak. Okey, lepas tu jangan dikosakkan barang dagangan itu pada pertengahan tahun, dan kalau dikosakkan menyimpan barang dagangan pada pertengahan tahun, terputuslah haul perdagangannya. Maksud nak sipir bukan buat nego dah. Nak pakai dah, nak pakai kita dah. Jadi tak jadilah bagi nego dah. Putuslah haul bagi tu tak jadi bagi pitih, bukan pitih. Bagi tu bukan jadi bagi pitih, bagi pertukaran. Pitih-pitih kan ada pertukaran dah. Pertukaran antara bagi dengan pitih. Ada masa-masa pitih kita tukar bagi tukar pitih. Jadi bagi tu sebenarnya jadi macam pitih. Itu jadi zakat perniagaan ni sebenarnya macam zakat pitih nak kira dah. Tiba kita tukar nak sipir kita, nak pakai kita, bukan lagi buat nego. Jadi hiputuh dah. Maka diperlukan perbaharui qasad yang diiringi dengan aktiviti perdagangan lah. Buat nego maksud livestock, bukan nak pakai lah kita lah. Dan wajib dikeluarkan zakat barang dagangan itu, iaitu 25% dari harga, bukan 25% dari barang perdagangan. Jadi ke bagi itu ambil 25. Kalau ada 100 butir kereta, 25 butir kereta bagi ke tidak dah. Jadi pada nilai dia ambil pitih lah, nilai bagi dah. Iaitu 25% pada akhir tahun lah. Kerana akhir tahun itulah wajib zakat. Kira nak akhir tahun dah. Dan kalau dia lambatkan mengeluarkan zakatnya sedang ia mampu mengeluarkannya dan nilainya berkurangnya selepas itu dah. Contohnya bayar zakat setiap bulan Ramadan dah, ataupun bulan Muharram ikut, ataupun bulan Zulhijjah ikutlah akhir tahun ikut kita lah. Kita kira bahasa mana dah. Maka tiba-tiba lepas bulan Ramadan, bulan Syawal tu go bagi dah kereta kita, bagi dari kedai kita tu go dah. Jadi kita kena kira dia kira hak asal lah, kita tahu tu berapa nilai dia dah. Bukan masa kita lewat dah.
Walaupun 3 masa bulan Ramadan tu lah, kalau kita bayar zakat perdagangan kita bulan Ramadan, maka bulan Ramadan tu lah. Boleh Syawal tu go pun kira bulan Ramadan masuk mahal lagi go. Gitulah dah. Kerana cuai dia lah. Hendaklah dinilai barang dagangan itu agar diambil 20% dari harganya yang sejenis dengan logam sebagai harga pada saat membelinya. Dan kalau sudah dibatalkan oleh sultan atau sekalipun dan tidak lagi menjadi wang rasmi negeri. Jadi kita nilai harga itulah, harga nilai PT itulah. Semasa tu dah. Tiba-tiba tak ada nilai dah. KJL katakan mata wang lain. Dia kena ikut KJL lah. Mana iktiraf. Kalau dihitung ternyata tidak sampai nisabnya, tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. Dan kalau sampai nisabnya sekalipun dengan nilai mata wang yang bukan dipergunakan pada saat membelinya. Dia kata atas maksud beli bagai tu. Nilai dia ikut mata wang asal. Tapi kira gitulah atas KJL. Sebenarnya zakat-zakat ni urusan kerajaan. Benar dah. Jadi kalau kita kira sendiri rakyat je urus, jadi masalah lah, banyak perkara kena kaji dia. Tidak kat pihak pemerintah lah sepatutnya dah. Cuma lah ni ada timbulnya tak percaya ke pusat zakat ke, ataupun Baitul Mal ke, ataupun apa pun. Jadi keadaan sebenarnya kena percaya dah. Nah, kena sangka baik dah. Dan kita ni sebenarnya ada bahas, sebenarnya ada kata tak iktiraf kita bayar zakat terus pada orang tertentu dah. Kerana tidak diiktiraf oleh KJL orang ni sesuai terima zakat, tidak dah. Ada perbahasa lah. Tapi kalau siapa tahap kita memang lah masalah urusan tu berat benar dah. Sebenarnya boleh kita bayar diri gitu lah dah. Ada dalam kitab-kitab fiqh manhaji dan sebagainya ada bincang tu. Di Syria tapi tak percaya pada pemerintah masyarakat gapo dah, takut gunalah kelain zakat dah. Apabila boleh ke KJL dah. Jadi kata boleh bayar sendiri. Tu lah atas masalah semasa. Tapi kalau kira ada sebenarnya zakat ni KJL kutip. Okey, bayar terus direct dah. Terutama zakat-zakat hak jenis. Itulah harta tu sikit dah zakat-zakat jenis. Fitrah pun tengok fitrah pun. Tak beri makan direct dah beri ke KJL juga dah. Molek. Lepas tu KJL lah bertanggungjawab membahagi kepada orang yang berhak. Kita zakat harta, zakat bagi lagi lah. Zakat nate ke apa kau, zakat perniagaan kau sebenarnya. KJL je kutipnya benar dah. Atau dihitung dengan nilai wang yang biasa dipakai negeri itu seperti dinar dan dirham. Tu sama dulu lah dinar dirham dah. Ataupun atau hak guna di negara tu lah dah. Kita wang ringgit Malaysia lah nak guna kita lah ni kena hak tu dah. Kalau barang dagangan itu dimilikinya yang berupa barang simpanan atau sebagai khuluk, talak, tebus talak, bayar tebus talak atau sebagainya dah. Harga yang dibayar dengan emas atau perak namun lupa yang mana yang sebenarnya dah. Harga dibayar dengan emas dan perak namun lupa yang mana sebenarnya dah. Jadi kira bayar nilai PT lah, ikutlah bahan apa, lupa tak lupa pun kira nilai dengan harga PT lah. Dan tidak disyaratkan dalam keadaan barang sampai nisab kecuali pada akhir tahun. Dan kalau nisabnya sampai pada akhir tahun wajiblah dikeluarkan zakatnya, dan jika kurang dari nisab tidaklah wajib dizakati baik pada masa membelinya sampai nisab atau kurang dari jumlah nisab. Nisab ni kita rakyat dah 20,000 kenilaian dia lebih kurang dah. Semasa dah ikut semasa dah. Ikut jabatan agama masing-masing, pusat zakat masing-masing kira dah. Baik pada saat menjual dihitung barang harganya sampai nisab atau kurang dah. Kerana akhir tahun itulah waktu wajib zakat. Kira ada masa akhir tahun lah kira. Kalau kita kira Ramadan akhir tahun kita, awal tahun dengan akhir tahun pun bulan Ramadan mudah nak kira dah. Ataupun Muharram kau dah. Dia bukan boleh putih dah sebenarnya, boleh Islam dah. Kan tidak masalah lah. Biasa kalau kita boleh putih ni pusat zakat lebih sikit 2.75 dah. Lebih lah, lebih banyak daripada 2.5 tu dah. Tapi nak cekera ni kita malas nak kira boleh Islam, tak ingat sama. Cekera boleh putih kat, boleh bukan putih, boleh Masihi dah. Tapi bisa kita juga dah. Tapi lah tarikh lahir dia karut lah. Dia kata 25 Disember sedangkan Nabi Isa tu lahir, mak dia kocok daun pohon kurma, pohon anggur ke pohon kurma. Pohon anggur dah ke. Dah jadi pohon anggur pohon kurma tu mungkinlah musim salji, mungkin salji boleh 12. Tak turun, tak ada lah buahnya dah. Jadi bukan boleh 12 dah, bukan 25 Disember tu dewa.
dewa matahari juga apa dah. Begitu juga Rabi' awal pun khilaf lagi. Nah, ada belah Rabi' awal lagi lah khilaf. Ada 8, 9, 12 tu antara bulan Rabi' awal yang lemah lah. Nah. Jadi gitu je. Jadi tak ada kaitan lah bulan Islam dengan orang kafir je. Bulan Masihi lah kita kira dah. Jadi kalau bulan Masihi kena 2.75%. Jadi cukup lebih banyak peratus tu dah. Nak basi ni. Kalau kira boleh hijrah ni 25% dah. Gitu ni. Jadi kita hitung dengan nilai emas dan perak dah. Jadi ataupun kita kira mata wang biasalah RM Malaysia dah. Atas Jabatan Agama, atas kajian. Jadi apa-apa pun kira atas nilai dah. Semasa tepat tu dah. Dan kalau sampai nisak dengan kedua mata wang tadi, maka hendaklah pilih oleh pemilik salah satu di antara kedua macam mata wang tadi dah. Kalau sampai akhir tahun barang dagangan dan harganya kurang dari senisab dan tidak ada barang yang lain untuk mencukupkan nisabnya, maka dimulailah lagi haulnya. Start mula tak cukup nisab dah. Tak cukup nisab. Start mula. Kira mudah masa tu. Masa nak kutip zakat kira berapa ada dalam piti. Ada piti tangan, ada dalam bank. Apa dalam lepas tu. Tangan dalam akaun, lepas tu capur dengan dalam ada kedai. Kira hot tu lah. Kira lebih kurang. Dan benda ni kena ada sepatutnya ada penguatkuasa zakat ke apa lah. Baru terlepas tanggungjawab jilah dah. Istihad dia tu dimaafkan lah. Salah sikit sebanyak dah. Kalau ada barang lain untuk mencukupkan nisab barang dagangan dan barang itu dimilikinya dari awal haul, barang dagangan hendaklah dikeluarkan zakatnya pada akhir haul. Akhir tahun lah dah. Gitu lah. Umpamanya kalau dimilikinya 100 dirham, maka dibelinya dengan yang 50 dirham barang dagangan. 50 duit tangan, 50 jadi bagai dagangan. Dan yang 50 dirham tu tetap disimpannya sampai akhir tahun. Dan barang dagangan berkembang menjadi 150 dirham. Jadi kembang naik tu dia 150 dah. 50 duit tangan dah bagai ke jadi 150 dirham nilai barangnya. Maka hendaklah dikumpulkannya yang 150 dirham dengan 50 dirham untuk mencukupkan nisab dan wajib mengeluarkan zakat yang untuk keseluruhannya. Jadi capurlah 150. Jadi bagai dagangan dia kedai dia banyak. Jadi 150 dirham nilai dia dah. Jadi 150 capur 50 tangan. Gitulah pitih kita cerita di sini. Duit tangan capur dengan nilai dia bagai dari kedai kita. Dah. Akhir tahun. Kira gitulah. Mana ada tangan dah. Kalau boleh Ramadan tu lah. Tengah-tengah tu nak kira berapa payah tak. Kita kira mana ada tangan. Kita orang nego. Kalau kita orang nego, kita pitih tangan ada berapa. Capur nilai ada kedai berapa. Darat 25%. Bayar tu lah dah. Kalau tidak ada yang akan mencukupkan nisab pada awal tahun barang dagangan yang hanya dimilikinya pada pertengahan tahun. Umpamanya ada 100 dirham. Dan semuanya dibelikan barang dagangan sesudahnya boleh mendapat laba 50 dirham. Dan sampai hitungan barang dagangan itu pada akhir tahun menjadi 150 dirham. 50 dirham tangan, sekat capur dengan barang dagangan kedai-kedainya 150 dirham. Wajiblah mengeluarkan zakat semuanya apabila sampai haulnya. Sampai akhir tahun lah. Yang 50 dirham pada bukan ketika sampai haul barang dagangan kerana 50 dirham tidak dikumpulkan dengan yang 150 dirham kecuali untuk mencukupkan nisab sahaja bukan haulnya. Jadi 50 tangan lah capur 150 cukup juga lah. Dikira nilai akhir tahun dia hak pitih tangan berapa capur dengan nilai barangnya dia. Walaupun dia awal tahun tu dia beli 50 kan dah. Kau bagi dah. Pitih ability lah tak ada pitih tangan. Dia nego. Ada pitih 50 dirham tangan, ada dari kedai 150 dirham dah. Jadi 50 capur 150 cukup nisab 200 dirham, kena bayar zakat juga dah. Gitulah ceritanya dah. Tak secah lah haul dah. Pasal kira pitih tangan sebenarnya dah. Pitih tangan capur dengan bagai dari kedai dah. Kalau dimiliki barang dagangan yang dinilai dengan emas atau perak yang sampai nisab atau kurang dari nisab, tapi ada lagi yang lain untuk mencukupkan nisab, umpamanya dibelinya dengan emas 20 miskal. Atau dengan 10 miskal, tetapi masih punya di 10 miskal lagi. Dari tangan dia ada 10 miskal lagi dah. 10 miskal jadi bagi dah. Maka haul zakat diperhitungkan semenjak memiliki emas, bukan semenjak membeli barang dagangan itu dah.
Jadi tak kira lah. Kira akhir tahun awal tahun jugalah dak. Tak kira masa mana je beli tak beli lah. Jadi kita kata bulan Ramadan kita bayar zakat. Jadi tahun depan bulan Ramadan tu kita kira ada pitih lah 20 miskot ni. Kira pitih ada tang juga situ dah. Pitih ada tang juga siapa nilai barangnya dia. Supaya tolong kau juga dah. Kalau seorang jadi kalau 10 capu 10 nilai barangnya akhir tahun kira tu ada. Kalau seorang memiliki 25 rial pada awal bulan Muharram, kemudian dibelikannya dengan rial itu barang dagangan pada bulan Zulhijjah atau pada bulan sebelumnya, maka wajiblah mengeluarkan zakat barang dagangan itu pada awal bulan Muharram yang berikutnya jika nilainya sampai senisab. Kira senisab lah. Biasanya kita beli barang dagangan sebagai hak kita modal lah dah. Barang tak jual lagi. Pasal kita jual ni kadang naik tu, kadang kita nak jual mahal, kadang murah. Di harga belia kita tu nilai barang dagangan dalam kedai kita, duit telah tukar kepada barang dah. Barang tu sebenarnya duit kita dah. Gitulah ceritanya dah. Barang dari kedai kita tu adalah duit kita dah. Cuma duit tu tak nampak RM Malaysia lah, nampak barang dah. Itu tukar bentuk saja dah. Tukar bentuk. Tapi jika dibelinya dengan emas atau perak berhutang, ni masalah kita ni banyak nego stay hutang dah. Kemudian dibayar harganya dengan emas dan perak yang sampai jumlahnya senisab, maka putuslah haul emas dan atau perak dan dimulailah haul zakat dagangan dari waktu membeli barang dagangannya. Dan jika dibelinya dengan emas dan perak yang kurang dari senisab dan ia tidak memiliki yang lainnya untuk mencukupkan nisabnya, atau dibelinya dengan harta simpanannya sekalipun dengan binatang yang digembalakannya dah, maka permulaan haulnya dan waktu membeli dari waktu membeli dan jumlah laba dikumpulkan dengan jumlah modal untuk menetapkan haulnya. Sebenarnya gitu. Kalau stay berhutang kat kena tolak lah dak. Nak kira gana dah tolak. Hutang bayar setahun kau gana dak. Tolak lah hutang dia. Jika tidak dijual, tapi masalahnya kadang kita tolak dah hutang. Hutang ni kata hutang ni kira bagi dagangan kau gapo ni. Tolak dah hutang. Tapi masalah hutang kalau hutang setahun tak apa, hutang bertahun setengah ni. Apa ya nak gego sikit dah. Kena ada akaun tu, kena gapo lah dah. Ada pakar dia dah. Jika tidak dijual barang dagangan itu dengan emas atau perak yang dinilai dengan harga emas atau perak pada pertengahan tahun haul, maka ia dibelinya dengan barang dagangan 200 dirham. Kemudian harganya sebelum sampai haul menjadi 300 dirham. Barang dagangan itu asal 200 dirham dah. Kita beli tepat tu sampai akhir tahun dah. Jadi 300 dirham dah. Dan tidak dijualnya atau dijualnya dengan emas atau perak yang dinilai dengan nilai emas atau perak, maka wajiblah mengeluarkan zakat laba yang 100 dirham ditambah dengan modal yang 200 dirham apabila sampai haulnya itu 8 dirham. Jadi 300 dirham kira. Jadi kira gini lah, ada dia untung, tak untung, jadi dia boleh cerita panjang-panjang pun, dia kira nilai dia untung. Duit ada tangan, capa nilai barang hak asal dalam kedai, gitu je, cerita panjang-panjang pun gitu dah. Kalau dijual barang dagangan pada pertengahan haul, tengah-tengah tahun, dengan emas dan perak yang dinilai dengan emas atau perak, maka janganlah dikumpulkan laba dan modal pada haulnya, tapi hendaklah dizakati modal dan labanya masing-masing menurut haulnya. Modal tu bagi hak dalam kedai dah. Labanya pitih hak ada dah tangan dah. Gitu cerita dia nah. Umpamanya dibelinya barang dagangan senilai dengan 200 dirham. Kemudian sudah 6 bulan dijual dengan seharga 300 dirham. Modal itu 200 dirham bagi tu. Jual beli 300 dirham dah. Jadi simpannya yang 300 dirham sampai akhir haul. Atau dibelinya barang dagangan yang harganya sampai senisab pada akhir haul sehingga 300 dirham. Hendaklah dikeluarkan zakat yang 200 dirham pada akhir tahun. Tak boleh sudah berlalu 6 bulan dikeluarkan lagi zakat labanya yang 100 dirham lagi. Ceritanya capo juga. Nilai tu ni pitih ada tangan berapa. Berapa dia bangga nilai bagai gitu. Ceritanya sama je ni. Kalau sebarang dagangan itu berupa budak. Budak zaman dulu hamba abdi tu juga ada. Macam kereta, macam motor, macam rumah. Jadi bagi ada. Wajiblah melakukan zakat fitrah. Zakat fitrah ni suku. Dan zakat dagangan pula suku dia. Benda lain pula. Kerana sebab wajib kedua zakat itu berbeza-beza.
Dan kedua, dia tidak boleh digabungkan. Tak boleh gabung. Zakat terus dia per kepala, zakat kepala tu suku dah. Lepas tu zakat dagangan ke nak jual beli ni, aset jual beli suku pula. Nego-nego gitulah. Kita pun dari moden ni pun jika aset-aset nego ni kurang daripada 5 tahun. Kalau main 10 tahun tak jual tu bukan aset nego. Mampu modal kita kira dah. Pasal dia kena kembali pitih ni kena nego dah. Tak kembali sampai 5 tahun 10 tahun tak lewat nego tu mampu modal dah. Begitu juga dah. Sepatutnya nego ni dalam masa setahun dah, tak lebih banyak dah. Baru dah duit tu boleh kembali beli pula aset lain jual pula dah. Beli barang lain pula jual pula gitu. Persamaannya adalah dalam membayar kafarah boleh dibayar nilai atau kafarah hamba saya yang dibunuh. Kafarah hamba ni tak, bayar hamba ni. Jadi kena pembunuhan tak. Jadi jadi dua benda berlain ni lah kata dah. Kalau barang dagangan itu yang wajib dizakati seperti binatang yang digembalakan atau buah anggur atau kurma atau sampai nisab salah satu dari kedua-dua zakat itu, umpamanya 40 ekor kambing tidak sampai nilainya senisab pada akhir haul, atau 39 ekor yang harganya sampai nisab pada akhir tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya yang sampai nisabnya. Kalau kita bukan niat nak pegang saja, niat jual juga dah, jual cara sikit pun jual dah. Jadi kena kira haul juga dah nilai dia dah. Memang kita jual beli kambing tu masalahnya bukan kerana kita berai ekor dah. Memang kita kembali tu dia ni ginilah. Kalau kambing tu kalau cukup nisab kita kira stay ekor lah, 40 ekor seekor. Lepas tu siapa ke 120 ekor pula dah, baru 2 ekor gitulah. Jadi kalau tak siapa tu kita kena kira 25% gitulah nilai dia. Dan tak beri bagai, tak beri kambing lah, kena beri nilai dia. Dan kalau kedua macam zakat itu sampai nisabnya, maka wajib zakat barang didahulukan. Jadi zakat barang tu beri kambing, ikut tadilah kita beri barang tu dah, bukan beri pitih nilai dia dah. Zakat barang didahulukan, zakat binatang peliharaan, binatang peternakan tadi dah. Dengan kerana zakat barang, zakat binatang ternak ke zakat tambahan dah lebih kuat dari zakat dagangan kerana diwajibkan berdasarkan nas dan ijma' dah. Ya kira pilih salah satu lah. Ni kita kata tidak bayar belaka. Macam zakat per kepala tadi, zakat fitrah kena bayar belaka, tak kira dah. Zakat ini kena pilih salah satu dan dikeluarkan zakat barang tu lah, zakat binatang peliharaan. Pasal khilaf lagi, ada ulama tak iktiraf ni zakat perdagangan ni. Ada ulama kata tak ada zakat naga, kira zakat pitih je. Tapi kalau kita kira mula zakat pitih pun, kita kena faham lah aset duit tu boleh bertukar pada bentuk lain. Orang nego ni main pitih. Kalau pitih ni tak ada tangan, itu kan aset semacam ni. Kalau kita tak kira sekali kat sedap alik dia lah tak. Acu dekat dengan bayar zakat. Dia pun tukar ni lah pitih dia kepada aset bagi nego dia. Kedai dia. Banyak nego, kita kira pitih saja kat, kira sikit lah tak. Padahal dia kaya. Lepas tu banyak pun tak. Jadi pitih semula dah dah. Masa dekat dengan haul zakat dah, masa orang pemungut zakat nak kira, itu kan bagi-bagi pitih dia kepada bagi dagangan dah. Kita kira pitih tangan saja dah. Bagi kedai dia tak kira dah lah nak. Ya tu je timbul masalahnya dah. Sebenarnya benda tu macam pitih juga pasal dia buat nego dah. Tu jadi benda dibincang kot nama lah, wallahu alam lah. Jadi kita nak kiranya ada khilaf lagi setengah kata cerita banyak-banyak pun nilai pitih ni, bukan nilai barang perdagangan lah. Kerana itulah barang siapa yang mengingkari kewajipan zakat perniagaan ini, maka jadilah zakat apa ni? Zakat barat itulah zakat barang, zakat pertanian, zakat ternakan, zakat tumbuhan tadi. Zakat tu dia kira diketahui asas dalam agama dah. Siapa yang ingkar zakat ternakan, zakat tumbuhan dan zakat pertanian, kita kata biji-biji beras, gandum ke apa ataupun kurma, ganggu jadi benda tu telah sabit dengan nas. Bila ingkar benda tu, ia jadi kafir keluar daripada agama Islam. Tapi kalau siapa yang ingkar zakat perdagangan, kata tak wajib
zakat nego ni, maka ia tidak jadi kafir lagi lah. Tidak dianggap keluar daripada agama Islam lah. Tu zakat perdagangan dah. Zakat ni lagi penting dah. Zakat gaji. Kalau kira ramah tak setuju tu. Datuk Yusuf Ketua setuju lah. Kita kira pitih dia. Gaji dia guna habis. Bagi saya lah. Itulah jadi simbol dah. Zakat perdagangan tak lah. Barang tu jadi sebenarnya pitih. Kita boleh anggap gitu dah. Tapi gaji ni, gaji guna. Akhir tahun nak kira belakang dah pada awal tahun dah. Banyak dah. Terus sebab itu Jabatan Agama zakat gaji ni dah sekali dia potong juga dengan keperluan dia lah. Makan minum dia dah potong. Keperluan diri potong kenderaan dah. Potong rumah gagal dia dah. Setengah tu potong anak bini ni, isteri berapa bini potong juga. Sebab kalau kira upah dia, gaji dia, banyak dah lah dah. Darat 25% kat selok tengah lah dah. Kalau kira banyak dah pula dah. Pada pitih nak beli licing dah. Bayar hotel banyak dah. Bayar rumah, bayar kereta kan. Jadi oleh sebab itu ada pertikaian. Zakat gaji lagi banyak dah pertikaian dah. Kalau kita bayar pun kita faham lah kewajipan dia tidaklah sejelas tu. Dan kita niat nak sedekah, nak zakat, nak terlepas lah. Nak suruh lebih bersih harta kita dah. Dari segi kewajipan dia, ia jadi perbincangan lah dah. Kalau hal zakat perdagangan lebih dahulu dari tahun zakat barang dagangan, barang tak zakat binatang ternak ke apa. Umpamanya dibeli dengan barang dagangan sudah 6 bulan sebanyak 40 ekor kambing yang digembalakannya atau dibelinya barang dagangan yang berupa 40 ekor kambing yang diberinya makannya dijadikan barang dagangan kemudian digembalakan sudah 6 bulan, wajiblah zakat dagangan. Apabila sampai haulnya, sudah itu dimulai lagi haul zakat barang, zakat binatang ternak sampai tahun yang berikutnya. Kira gitulah, ada kira pasal lebih kuat hak ikut tahun ni ialah zakat binatang peliharaan, zakat perdagangan ni kira hujung tahun kita kira capu lah, pitih ada tangan dengan nilai bagai dagangan ada kedai kita, dalam kandai kita nak jual ada kambing ke apa, tarak 25% gitu ada. Barang dagangan yang dikongsikanlah wajiblah dikeluarkan zakatnya oleh pemilik bukan oleh yang mendagangkannya sekalipun tampak labanya ni. Pemilik sebenar lah, tu yang milik sebenarnya. Kerana barang dagangan itu adalah milik pemilik barang, sedangkan yang mendagangkannya orang jual dia dan seller tidak memiliki labanya terkecuali kalau laba itu sudah dibagi-bagikan. Ini seller ke apa dah. Kalau pemilik telah mengeluarkan zakatnya yang diambil dari harta yang lain diperbolehkan juga. Dan kalau dikeluarkan dari barang yang dikongsikan adalah dari labanya, bukan dari modalnya. Sama seperti semua macam pembiayaan yang dikeluarkan dari perdagangan itu seperti upah penunjuk jalan, upah menakar dan sebagainya. Dah. Upah gapo pun dicampur dengan modal asal lah dah. Kira. Cara mudah lah kita kira tak beri penunjuk kalau kira. Semua tu sebenarnya berpunca daripada harta kalau kira dah. Sebab itu ramai juga kalau kita setengah tu ulama tak setuju dah. Zakat gaji ni. Jadi sebenarnya supaya harta lah. Supaya harta. Hak mana ada pitih tangan tu lah. Sebenarnya zakat ni dah. Bukanlah zakat gaji kalau kira dah. Kalau gitulah. Masalahnya dah. Tak apalah. Kita khilah lah dah. Kalau orang nak bayar pun lebih berkat lah dah. Pasal ramah tu. Jabatan Agama terima pendapat Datuk Yusuf Qardawi kata wajib zakat gaji ni lah. Kerana gaji tu mahal. Upah lah. Upah tunjuk jalan. Upah nakar apa ni lah. Kira besar ni. Wallahu alam lah. Saya tak nampak nada walaupun saya baca fiqh baca dah tapi tak ada habis lagi lah. Kita akan bincang kalau ada masa lepas ni dah. Fiqh zakat Dr. Yusuf Qardawi dah. Wallahu alam subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.